Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. So hari ini kita masuk 5.3 gabungan transformasi, start topik yang terakhir dalam bab 5. Okay, gabungan transformasi okay, kalau awak tengok dekat sini, nota yang pertama, bagaimana menentukan image dan objek bagi satu gabungan. Kita gabung semua sekarang ni. Okay, ceritanya kita gabung semua sebab kita dia dah belajar, kalkulasi dah belajar, patulan dah belajar kat tingkatan 2, putaran dah belajar, pembesaran dah belajar dan pembesaran kita dah buat ulangan pada minggu sebelum cuti. Okay, jadi semua dah belajar, tak ada masalah. Kita boleh gabung sekarang. Okey, jadi objek kita dah kenal, ini objek kita dah kenal, image kita dah kenal. Di pelajaran yang mula, semasa kelas online, cikgu dah perkenalkan image tu apa, objek tu apa. Katakan cikgu tulis objek kat sini huruf A. Okey, jadi image dia akan jadi A prime. Okey, ini awak dah tahu basic Image kita akan tulis A prime. Cikgu dah bagi tahu kalau ada prime ialah image. Tapi bila gabungan dia akan pergi lagi sekali, akan jadi A double prime. Ada dua tanda. Okey, pergerakan dia boleh jadi dua kali dan dia akan ada A prime, double prime lah. Okey, A ni tanda dia dua kali. Okey, kalau awak tengok nota yang pertama, ini flashback sebab dan kita belajar. Cikgu perkenalkan sekali lalu je. Translasi macam ni pergerakan dia 4 unit kan. Ini kan yang pertama ni awak tulis dekat buku nota awak ke, tulis supaya awak ingat pergerakan dia adalah X, Y. Atas ni merujuk kepada X, yang bawah ni akan merujuk kepada Y. Sama ada kiri atau kanan. So awak tengok dekat sini positif kan, ini kan positif kan, boleh tak tulis, jadi dia bergerak 4 ke kanan. 1, 2, 3, 4. Kotak yang keempat ni sini, boleh tak? Okay, Y dia negatif kan, so kalau negatif gerak ke mana Y akan jadi macam ni pergerakan dia, atas dengan bawah. So Y bergerak ke mana sekarang? Bawah. Kenapa dia gerak bawah? Kenapa dia gerak bawah? Sebab image dia dekat bawah. Ni sebab dia negatif. Okay, bila dia negatif, dia akan gerak ke bawah. Kalau dia positif, dia akan bergerak ke atas. Okay, so dekat sini dia gerak macam ni 1, 2, 3, dia ke bawah sebab dia negatif. Kalau dia positif, dia akan naik ke atas. Okay, pantulan pula dia akan ada garis kat tengah ni. Okay, garis tengah ni dia kata pantul pada X sama dengan 5. Awak tengok sini 5. Ini 5 dia tak tulis kan, tapi kita tahu 5. So dia pantul pada garisan X sama dengan 5. Maka ini ialah garis pantulan. Pantulan ni dia jadi macam apa tau, dia jadi macam cermin. Awak tengok dia terbalik. Awak letak ada cermin kat tengah kan, mesti rupa dia terbalik gitu. Dan bilangan kotak masih sama. Sini 2, sini 2. Okay, sekarang ni putaran. Awak kena tengok berapa darjah. Satu lagi lawan arah ke atau mengikut arah jam. Satu lagi pusat. Ada 3 lah kat situ. Ini ialah image. Ini ialah image sebab dia ada prime. Kan cikgu cakap pada prime tu image. Jadi yang ni dia akan bergerak ke situ. Dia mesti 90 darjah. Jadi macam mana nak ukur. Okey, paling senang cikgu bagi idea kat awak. Paling senang guna pembaris. Pembaris kan kotak kan ujung dia. Okey, macam ni bentuk pembaris awak macam ni. Okey, cikgu lukis kat sini. Pembaris awak kan macam ni kan, bentuk dia kotak kan. Okey, ni pembaris. Nampak tak pembaris cikgu lukis? Okey, jadi kat sini kotak. Sini kotak. Ni tepat 90 tau. Dia tepat 90. Jadi kalau awak letak pembaris ni pada sini, awak akan dapat garisan 90 darjah. Senang. Okey, nak kira dia ada cara dia. Okey, jadi dia akan bagi tahu tau step pertama buat apa, step kedua tengok jarak, jarak pula tengok ada langkah dia, ada kiraan dia. Kena tengok dekat dengan berapa jarak ni kita nak kira, ada cara dia. Jadi cikgu boleh share nanti, tapi kan paling senang lah kalau tak nak pening, letak je pembaris. Letak pembaris ni dekat
dekat sudut sini, awak kira kotak sama. Katakan kotak ni kat sini ada 1, 2, 3 kan. Kat sini mesti 1, 2, 3 kan. Awak nak 90 darjah kan. Letak je lah pembaris tu. Pembaris tu dekat situ tidak tepat 90. Awak kira kotak. Dan image dia awak kena pusing bentuk. Okay, image dia kena pusing lah bentuk. Lagi satu awak guna trace paper. Tracing paper tahu tak? Yang jenis nampak. Bila awak letak tracing paper, awak pusing, titik ni tak berubah, tapi image tu awak gerakkan. Titik ni tak berubah, awak gerakkan. Jadi bila kertas tu sampai sini, awak akan nampak bentuk dia. Okey, pembesaran cikgu tak nak cerita. Pembesaran kita dah buat. Okey, cikgu dah bagi tahu pembesaran mesti ada ayat pusat dan mesti ada faktor skala, cikgu dah cerita. Okey, next. Okey, gabungan transformasi AB. Tengok ayat yang pertama ya. Gabungan transformasi AB bermaksud transformasi mula huruf apa? B pergi ke A. Dia akan jadi macam ni. Okay, katakan objek, awak tengok sini bawah ni objek ini ialah objek, ini ialah image. Sekarang kita buat transformasi AB daripada objek ke image. Jadi dia akan jadi macam ni, terbalik. Okay, PA. Okay, awak kena tengok kita kan biasa kalau kita buat pembesaran kan kita guna objek. Okay, kita guna objek kemudian kita cari image kan. Okay, jadi awak kena ingat bila objek ni pergi kepada image, awak akan terbalikkan dia punya transformasi. Jadi transformasi tu kita akan mula huruf B dulu. Sini B. Kemudian baru kita buat transformasi A. Itu langkah dia. Tapi kalau sebaliknya, katakan sebaliknya soalan tu bermula dengan image, awak kena transform ke objek. Katakan dia terbalik, daripada image kena transform ke objek. Awak akan buat yang mana dulu? Image. Awak akan buat transformasi yang mana dulu? Pergerakan A. Okay, kemudian baru awak buat AB. Bermakna diikut urutan lah AB. Awak kena ingat, kalau kita mula pada objek, kita pergi ke image. Ini soalan yang biasa lah. Soalan yang biasa yang bukan terbalik lah. Objek pergi image. Kita akan buat BA. Transformasi dia terbalik. Kalau kita buat daripada image pergi ke objek, kita akan buat AB. Transformasi dia kedudukan yang sama. Okey, cikgu tunjuk satu contoh. Muka surat 150 awak tengok gambar ni. Okey, bagi tahu cikgu kita nak gerakkan yang mana ni sekarang. Ada SATUWSB. Yang mana kita kena tengok dulu sekarang? Kita nak tengok segitiga yang mana? Serta ke atas. Kita nak dulu sekarang ni banyak sangat dia bagi. Sebab dia bagi soalan dengan jawapan. Dalam gambar ni soalan ada jawapan pun ada. So cikgu nak ambil segitiga yang pertama tu, yang mana yang kita nak kena rujuk sekarang? Segitiga A. Segitiga A. So kena pandai baca soalan. Kat mana awak tahu tu? Kat sini. Lagi satu awak kena tengok dia nak apa? Image ke objek? Okay, dapat tak? Awak kena tengok soalan. Soalan lebih baik sebab dia boleh jadi macam-macam kan? Okay, dia boleh jadi A ke B, dia boleh jadi B ke A, dia boleh jadi image, dia boleh jadi objek. Okay, jadi kalau dia bagi jawapan banyak macam ni, awak kena tahulah kita nak tengok A dulu. Okay, soalan cikgu, kita nak cari image ke objek untuk A ni? Image. Okay, betul, kita nak cari image. Sekarang, bila kita cari image, okay, cikgu nak tunjuk contoh B So, yang ni kita tak tengok. Okay, untuk yang B ni RQ kan? So, kita nak gerakkan yang mana dulu? Kita nak gerakkan RQ ke atau QR? Cuba tengok nota tadi. RQ. Awak nak cari image sekarang ni. Awak nak cari image. So, dia bagi sekarang ni objek. So, awak nak buat pergerakan yang pertama ke yang kedua? Yang kedua. Yang kedua. Kita nak buat yang kedua. Berdasarkan nota yang cikgu terangkan tadi, kalau dia pergi ke image, awak mesti terbalikkan. Guna Q dulu. Betul tak? Buat transformasi yang pertama, kita akan buat Q. Contoh jawapan.
Q ialah putaran 90 darjah, R ialah pembesaran. Tapi kita buat gabungan transformasi RQ sebabkan kita mencari image. Kita kena mula Q dulu, kemudian baru R. Okey, sebab kita kedudukan yang betul lah ni, bukan terbalik. Maksud cikgu bukan terbalik, kita daripada objek cari image. Kalau image cari objek, awak kena guna R dulu ikut susunan yang sama R kemudian Q Okey, sekarang kita buat Q dulu kan. Okey, tengok pergerakan Q. Putaran 90 darjah lawan arah jam. Ni Q. Nampak Q dia? Ni Q dia. So daripada A kita kena cari daripada A, objek juga A, dia pergi ke image, ada 2 kali image. Dia pergi ke Q, A prime, dia pergi ke R, A double prime. Image dia berubah sebanyak 2 kali sebab dia pergi, tengok ni. Saya cuba bulatkan ni. Nampak tak, dia kecil sikit. Kalau tak nampak, dia buat teks ni kecil sikit. Daripada A pergi A prime, dia buat transformasi Q. Kemudian daripada A prime pergi double prime, dia buat transformasi R. Dia buat Q kemudian dia buat R. Kena terbalik kan? Sebab dia pergi image kan, kena terbalik. Okey, jadi akhirnya dia akan dapat ni segitiga W ni dapat. Q ialah putaran 90 darjah. Dia dah bagi titik, awak tanda ni titik. Titik 34. Okey, titik 34. Kalau awak kena lukis kan. Kemudian kan cikgu cakap letakkan baris. Ni awak sambung dah. Sambung ke titik ni dulu. Cikgu tu warna kamera, nampak tak? So garisan ni awak sambung dulu dengan baris. Sambung dulu. So kita nampak jarak pusat dia ada 1, 2, 3, 4. Lebih kurang dalam 4 kotak. Kemudian dia nak lawan arah jam. Lawan arah jam. Sini. Betul tak? Okey, lawan arah jam dia akan jadi macam ni. 1, 2, 3, 4. Pergerakan dia sini. Ni anak panah dia. Nampak tak anak panah dia? Itu lawan arah jam tu. Sebab jam terbalik kan? Lawan arah jam terbalik. Jadi daripada A ni dia akan pergi dekat A prime. A prime kat sini. Warna purple ni. Yang ni A prime Ini A prime Dia lawan arah jam. Bila dia stop ni 90 darjah ni, bila dia berhenti 90 darjah, bentuk dia akan jadi lain. Cikgu besarkan sekarang. Bentuk dia akan jadi garisan ni. Cikgu garis yang saya ingat akan berada di sini. Nampak tak? Nampak tak garisan oranye ni? Garisan tu akan berada di sini. Bila dia pusing tu dia akan ikut lah. Awak kena pandai kira kotak sekarang. Awak kena pandai kira kotak. Dan kat sini, daripada sini ke sini awak mesti tahu. Daripada pusat ke point ni, berapa kotak? 1, 2, 3, 4. Jadi awak gerak sini pun mesti sama juga bilangan dia. Awak gerak sini mesti 4 juga 1, 2, 3, 4. Dan dia mesti kena bucu yang sama dengan yang ni. Dia tak boleh berubah saiz. Dia cuma ubah bentuk dia punya bentuk gambar je. Saiz ni mesti sama. Ni kalau ini 4, sini 4, sini mesti 4. Kiraan dia mesti sama. So awak boleh cuba guna kertas. Awak boleh letak titik, awak pusing guna kertas. Awak boleh buat macam tu. Tapi kertas lain lah, awak gunting kertas lain lah letak atas dia. Kalau tak boleh nampak lah. Kalau cikgu kan, cikgu senang kira macam kira. Cikgu letak pembaris kotak kat sini tu, cikgu kira kotak dia berapa, senang. Tak payah nak guna kertas lain kan. Tapi dalam exam sebenar, dalam peperiksaan sebenar digunakan, disediakan kertas suring. Tapi kena cuba dah guna dulu. Minta tak kita guna susah juga. Kemudian kita dah ada kat sini sekarang. Kita dah ada kat sini A prime. Kita pergi A double prime. Pergerakan A double prime ialah pembesaran. Okay, cikgu tak nak ulang cerita pembesaran sebab dah banyak cerita 2 minggu lepas. Pusat dia 80, batu skala 2. Orang mesti tahu. Cikgu sebut pusat, orang mesti tahu pusat kat mana. Okey, pusat ini cikgu dah bagi tahu kan. Awak gariskan. Buat garisan ni kan. Buat garisan ni memanjang kan. So dia punya batu skala 2. Pembesaran 2 kali ganda. Sini 1, sini 2. Pembesaran dia sebanyak 2 kali ganda. Okey, jadi
Okey, katakan cikgu highlight ni ada 4, 1, 2, 3. 3 kan? Okey, dekat sini ada 3 garisan. Kat sini akan jadi berapa garisan? 6. Ya, 2 kali ganda. Pembesaran sepatutnya awak tak ada masalah lagi Kalau kita dah sampai gabungan ni. Okey. Jadi kalau sini 3, sini akan jadi berganda. Dia akan jadi 6. Okey, jadi jawapan dia ialah W lah. Awak akan dapat yang terakhir tu. Awak akan dapat jawapan yang ni. A double prime. Okey, contoh 16. Muka surat 151, contoh 16. Okey, cikgu tanya soalan dia nak apa? Objek. Ya, kita mencari objek. Mesti pandai baca soalan. Lepas tu awak tengok bentuk ditulis G double prime. Okey, dia dah letak 2 tanda dah. G double prime. Bermakna sekarang ni awak berada kat belah hujung sekali. Betul tak? Okey. So dari hujung situ, bila dia letak G double prime, awak nak pergi ke G prime, kemudian awak nak pergi ke G. Betul tak ini objek? Objek tak ada tanda kan? Faham tak sekarang? Objek tak ada tanda kan? So kita terbalik. Kita terbalik sebab dia dah bagi ini ialah, awak tengok pun dah tahu image ke objek. Awak tengok tanda pun dah tahu ini mesti image sebab dia ada tanda. Cuma dia ada tanda 2 kali double prime. Bermakna perubahan dia sebanyak 2 kali transformasi. Okay. Jadi kita dah tahu itu image dan kita mencari objek. Kita akan terbalik. So soalan cikgu okay, kita akan bincang yang A saja. Cikgu akan bagi satu contoh je. Okay, jadi cikgu nak tanya awak. Okay, kita nak cari objek. Kita nak buat pergerakan yang mana? WV. Ada 2 peraturan sekarang ni. W ke V, V ke W. Cikgu tanya awak, kita nak guna yang mana untuk mencari objek? W ke V. Betul. W ke V. So kita songsang sekarang. Bila kita songsang, kita mencari objek. Cikgu cakap tadi, kalau ikut syarat dia, kita kena ikut susunan yang sama. Contoh. Okey, penyelesaian dia ni. Okey, cikgu dah tulis pergerakan di kat atas ni. V ialah putaran 180 darjah, W ialah garisan Y. Pantulan cermin kan? Cermin. Y sama dengan 1. Jadi awak tengok dia ikut susunan. Dia buat W dulu, kemudian baru dia buat transformasi V. Jadi yang pertama kita akan tengok yang bawah dulu, kemudian baru kita buat V. Ni mula kat sini. Mula kat sini pergi kat W, kemudian pergi dekat G prime, kemudian baru G. Okey, G double prime pergi ke G prime. Aku tulis nombor. Apa dia? Aku tulis nombor, ini nombor 1, ini nombor 2, hasil dia nombor 3. Hasil dia kita akan dapat G. Kita akan dapat objek. Okey, ni tadi sama, betul, pantulan pada garis Y sama dengan 1. So kita dapat 3 kotak, sini pun 3 kotak juga. Jadi kita dapat yang ni. Daripada G prime kepada G, awak kena buat transformasi V. Transformasi V ialah putaran 180 darjah. Titik dia berapa? Asalan titik berapa? Kosong. Kalau asal ni tahu tak titik berapa? Dia sebut asalan titik mesti kosong. Okay. Ni dia. Kosong. Sini lah. Putaran kan? Gambar ni mesti berbalik kan? Putaran kan? Ini garisan pertama. So garisan dia akan jadi kat sini. Okay ni kotak ni kan? Daripada ucu yang pertama ni kan? Pergi ke asalan ni kan? Asal ni lah pusat dia. Pusat. Putaran mesti ada pusat kan? 1, 2, 3, 4. 4 lah. So sini 1, 2, 3, 4. Sama lah, masih sama. Cerita mesti sama. So ini garisan yang pertama ni 3, 1, 2, 3, 4. So sini garisan mesti 1, 2, 3, 4. Tapi sebab dia berputar kan, bila dia berputar awak boleh bayang lah kan, terbalik lah kan. Yang bucu dekat atas ni ada dekat bawah. Okay, kena buat bayangan sikit. Macam mana rupa kalau dia terbalik. Dia pusing, faham tak? Dia pusing. So letak kertas lain dah pusingkan. Dia pusing
Okey, awak tengok 180 darjah. Dia bagi tahu tak lawan jam ke arah jam? Dia bagi tahu tak? Tak, sebab apa? Kenapa dia tak bagi tahu? Agak-agak awak lah. Kenapa dia tak bagi tahu bila 180 darjah kena ikut arah jam ke, kena buat lawan jam, kenapa dia tak bagi tahu? Asal awak kenapa? Sebab tu memang formula dia. Sebabnya kan, okey, awak pusing. Awak pusing sini pergi sini kan? Okey, ni 180 darjah perlu tak? Ni 180 darjah lah. Tegak kan? 180 darjah kan macam ni. Macam ni, 180 darjah. 180 kan? So, kalau awak pergi belah sana, sama tak? Sama. Sama tu dia tak beritahu, sama je. Awak pusing lah macam mana pun. Awak nak pusing ini ke sana ke? Awak nak pusing ikut ini lawan jam, ini lawan kan? Lawan jam kan? Okey, dia pusing lawan jam. Okey, katakan awak nak ikut arah jam lah. Awak ambil daripada sini pergi sini. Sama juga dia kan jadi macam tu juga perlukan dia. Kenapa? Sebab dia 180, dia ialah garis lurus. Dia 180, dia ialah garis lurus. 90 macam ni kan? 90 kotak kan? So 90 campur 90 dia jadi 180. Jadi 180 garis lurus. Betul tak? Jadi awak nak pusing sini pun boleh. Sebab dia tak beritahu arah kan? Jadi katakan cikgu ambil arah daripada sini ke sini. Dapat gambar macam ni juga. Faham tak? Dia berhenti gambar tu sama bentuk dia. Awak pusing sini pun awak akan ambil juga bucu ni, dia akan jatuh dekat bawah ni. Boleh je mana-mana arah. Kalau 180 dapat tu. Okay. Jadi kita dapatlah jawapan dia. Jawapan dia yang ni. Jawapan dia ni. Jawapan ni. Ni jawapan dia. Macam ni. Okay. Dapat ni. Itulah jawapan dia. Kalau dia suruh lukis, awak kena lukis. Daripada sini pergi G prime, kemudian pergi G. Kena lukis. Okey, yang seterusnya, kalau awak tengok muka surat 155, apakah kesan garis tukar tertib ni, perkataan ni? Sifat garis tukar tertib satu aja cerita dia. Dia mematuhi atau memenuhi sifat bila gabungan dia sama. Contoh Okey, dia kata kat sini gabungan transformasi AB dengan transformasi BA sama. Tu je. Macam mana kita nak buat pembuktian? Kena check dia dulu. Tu je. Okey. So macam mana cara kita nak buat pembuktian? Kita check lah A ke B. So bila awak cari, katakan awak cari ini. Sekarang ni awak tukar, ini yang pertama. Yang kedua, awak check BA pula. Awak check B gerak ke A. Dapat image. Kalau dua-dua ni berhenti di tempat yang sama, dia ialah memenuhi sifat garis tukar tertib. Faham? Kalau dia tak penuhi, kalau ini image dia tempat lain, yang bawah ni image tempat lain, maka dia tidak memenuhi sifat tu. Simple je. Boleh? Contoh. Ini cikgu tak cerita detail sebab awak kena buat transformasi dia. Tengok soalan dia tentukan sama ada gabungan yang berikut memenuhi sifat garis tukar tertib. So untuk latihan ni awak akan buat tapi cikgu tak bincang. Buat senang sangat, awak check je lah. Kalau dia sama, dia memenuhi sifat tu je. Okey, yang pertama gabungan AB, yang kedua transformasi BC. Okey, jadi untuk AB ni awak kena check dengan BA lah. Untuk AB ni pasangan dia awak kena check dengan BA lah. Untuk yang BC ni awak kena check dengan CB lah. Nak tentukan dia memenuhi atau tidak. Dan dia punya mula dia kat sini ni. Objek. Okey, itu jawapan. So, untuk yang pertama ni dia buat AB, okey. So, image yang last kali dia dapat kat sini, nampak tak R prime? Okey, sekarang ni kita buat, konon ni kita dah buat lah kan. Okey, kita buat BA pula. Okey, sekarang kita dah buat BA. Okey, buat pergerakan dia kan, tadi kita dapat kat sini. Cikgu tanya, sama tak image dia? Sama? Sama? Tak. Tak sama.
Ini dekat ni lah. Dekat tengah garisan Y ni. Ini dah berginjak ke sana. Tidak sama. Jadi transformasi dia tidak memenuhi sifat kalistika tersebut. Tak sama, kedudukan tak sama. Ini sebelah kiri ni, faksi Y. Ini dekat tengah faksi Y. Kedudukan dia tak sama. Awak cek macam tu je. Okey, tengok yang bawah. Contoh yang bawah, bila awak selesaikan DC, awak akan dapat image dia di sini. Okay, ini mula kan yang awak dapat dekat sini. Image dia. Sama juga objek image. Okey, bila awak selesaikan sekarang kita kena buat dia dua kan? So kita buat CB pula. Bila awak selesaikan CB, awak dapat sini juga. Awak dapat sini juga. Image dia. Sama tak? Sama. Jadi bila dua-dua image tu bertinggi tempat yang sama, dia memenuhi sifat kalistika tertik. Itu je. Sekarang isunya bukannya nak tengok sama ke tidak. Cuba tahu isu awak kat mana. Isu awak nak buat pergerakan tu. Betul tak? Pergerakan tu nak bergerak. Itu yang penting. Nak tentukan sama dengan tak sama tu tak ada masalah sangat. Dah last tu buat je kesimpulan. Okey, ni sebenarnya tajuk lain ni. Okey, bagaimana memerihalkan gabungan transformasi. Ini tajuk ni sebenarnya memerihal ni kan, lanjutan daripada yang pertama kita tulis ayat je. Okey, ini simple je, tulis ayat je. Contohnya macam ni. Tulis ayat. Ni contoh soalan kan. Ni contoh ni soalan ni, tengok cikgu bulatkan. Perihalkan transformasi. Tengok cikgu bulatkan. Perihalkan transformasi. Jawapan dia ni je. Ni. Transformasi T ialah putaran yang apa-apa. Transformasi S ialah pembesaran yang apa-apa. Tu je. Habis. Habis dah gabungan. Tu je. So yang ni BD dia suruh buat gabungan terus daripada sini terus ke sini. Transformasi tunggal ialah ni. Okey. Jadi syarat dia itu tadi. Itu secara umum lah. Memerihalkan, kalau soalan dia bentuk perihalkan bermakna awak tulis ayat. Okey, dekat kotak ni cuba masuk sikit. Kotak ni objek image. Lepas tu image pula ada macam-macam. Ada yang translasi macam ni, gerak sini, bentuk sama, sepadan. Okey, putaran dia macam ni. So titik sepadan tak sama, dia pusing. So bila dia pusing, bila bentuk macam ni, dia jadi internet. Boleh bayang tak? Kalau dia pusing sini 90 darjah. Okey, ini 90 darjah. Dia akan ke bawah, betul? Dia akan ke bawah. Macam tu lah, ke bawah. So kalau translasi dia akan gerak macam ni, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kalau pantulan dia akan macam ni tadi cikgu cakap. Dia ada macam ni, lepas tu dia ada kat tengah ni, ada dia punya cermin dia, paksi dia, kemudian dia pergi situ. Okey, pembesaran awak tahulah, kecil jadi besar. Kalau besar jadi kecil pun kita cakap pembesaran juga, itu cikgu dah cerita. Besar kecil ke besar ke sama, kita akan cakap pembesaran, cuma dia akan jadi negatif. Contoh. Sekarang ni awak dah tahu kan, pergerakan transformasi E pergi E' E double prime awak tahu kan, ada 4 jenis kan. Awak dah tahu yang tu. Kemudian cikgu cerita perkataan yang ni, memerihalkan ni. Cikgu cerita perkataan ni satu je. Awak faham kan? Bila memerihal ni maksudnya latihan awak ni akan bentuk ayat. Ni cikgu akan cerita kemudian lah, tak apa. Kita akan bincang kemudian. Cuma cikgu nak bagi idea awak tahu. Soalan ni macam mana jawab? Soalan ni macam mana jawab? Okay? Okay, ini contoh jawapan lah. Ini dia dah jawab. Kan yang pertama kita lukis. Tadi mula-mula kan cikgu ajar lukis. Kan? Lukis ni, pergi ke sini. Ini daripada mana pergi mana ni. Tak baca soalan ni daripada mana pergi mana. Kan? Okay, kemudian pula yang kedua awak kena, gabungan ada dua lah. Gabungan satu lukis, kemudian kena tulis. Okay. Pertama awak lukis, yang kedua awak kena tulis. Dia bagi dah gambar.
Ni kan ni dah ada gambar. Awak cerita. Cerita. Informasi tu macam mana, P tu macam mana, S tu macam mana. Cerita. Okey, ada dua je lah. Ada satu ataupun dua. Bergantung kepada soalan. Kalau soalan kata lukis lah. Kalau soalan kata tulis lah. Jadi awak tahu melihalkan tu menulis ayat. Okey, lepas tu ada 5.4. 5.4 ni senang je. Pola yang bentuk berulang memenuhi sata tanpa ruang kosong. Contoh. Tu dia. Contoh tesselasi ni bentuk berulang kan, ulang ni. Ini ada kat sini, ada kat sini, ada kat sini, ada kat sini, bentuk dia sama je. Awak boleh sahkan dia ialah tesselasi lah. Okey. Rhombus, ni kan rhombus ni, okey, ini rhombus ni dia tampal ke bawah ni. Tampal bawah ni. Dia berulang kan? Itu je maksud tesselasi. Tesselasi ni awak punya latihan pun satu besar je lah. Sikit je. Contoh oktagon, dia bentuk pertama kan. So dia tampal sini, dia ulang je bentuk yang sama. Senang kan nak faham? So ini kan yang kecil ni, diamond. Dia ulang sini, dia ulang bawah. Nampak bentuk sama je, tu lapatan dia. Tesselasi. So latihan pun tak banyak, satu besar je. Simple je. InsyaAllah kita jumpa. Okay, kita akan cuba bincang latihan dalam tu